Baik, seterusnya kita akan lihat pula kepada sistem residen. Macam yang cikgu terangkan sebelum ni tentang residen. Apakah yang dimaksudkan dengan residen? Residen ini adalah jawatan. Dia adalah satu position, satu jawatan yang mana telah diperkenalkan dalam negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi, apabila ada jawatan, mestilah ada orang yang menjawat jawatan tersebut. Jadi, mereka yang menjawat jawatan tersebut adalah pegawai-pegawai British yang berbangsa Eropah. Baik. Apakah peranan ataupun apakah tugas seorang residen British di negeri-negeri Melayu bersekutu? Yang pertama sekali adalah menasihati raja-raja Melayu dalam semua perkara. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ni, dalam semua perkara. Kecuali dua. Adat istiadat Melayu dan hal ehwal agama Islam. Dan yang kedua, semua nasihat residen British, semua nasihat, semua pandangan residen British, seorang sultan mestilah ikut. Maksud dia bukan sahaja memberi nasihat, tapi sebenarnya dia memberikan arahan. Dia bukanlah memberikan nasihat. Kerana kalau memberikan nasihat, kalau kita yang kita sendiri faham, kalau orang memberi nasihat, kita mempunyai pilihan. Sama ada untuk ikut ataupun untuk tak ikut. Tetapi untuk sistem residen, dia hanya menggunakan perkataan nasihat itu sebagai lakonan, sebagai samaran. Sebenarnya adalah residen memberikan arahan kepada sultan dan sultan perlu melaksanakan arahan-arahan residen British. Itu sebenarnya yang apabila kita dah tahu tentang apa itu residen dan peranan residen itu sendiri, kita nak tengok pula bagaimanakah pelaksanaan, bagaimanakah caranya sistem residen ini bergerak. Okay? How does this system works in negeri-negeri Melayu bersekutu? Secara umumnya, terdapat beberapa ciri yang mana kita boleh lihat bagaimanakah caranya sistem pelaksanaan sistem residen ini dilaksanakan. Antaranya, ciri-cirinya, kalau ada buku teks boleh buka muka surat 73. Yang pertama adalah kedudukan sultan dan pembesar negeri dikekalkan. Okay? Walaupun sistem residen masuk, tetapi kedudukan, maksud dia position sultan, position pembesar-pembesar negeri-negeri Melayu tetap lagi dikekalkan. Cumanya yang hilang adalah kuasa. Jawatan tak hilang, tetapi kuasa dan peranan sultan dan pembesar-pembesar Melayu hilang. Dan semuanya telah diserahkan kepada British, resident British. Yang kedua, nasihat British mesti diterima dan sultan tidak lagi boleh membuat undang-undang seperti sebelumnya. Macam yang cikgu terangkan tadi, semua perkara yang berkaitan dengan pentadbiran negeri diserahkan kepada British 100%. Yang ketiga, sultan dan pembesar kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai. Yang keempat, residen mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar-pembesar dan negeri. Peranan pembesar-pembesar ini digantikan oleh pegawai-pegawai British. Dan yang kelima, jabatan-jabatan dan sistem bercorak barat digunakan bagi menggantikan sistem pentadbiran tradisional. Macam cikgu cakap, apabila residen British ini telah masuk, sistem residen British ini telah masuk ke dalam negeri-negeri Perak, semua perkara, baik dari sudut undang-undang, iaitu politik, sudut pentadbiran, politik juga, sudut ekonomi, pungutan hasil cukai dan sosial, masyarakat dan sebagainya, pentadbiran secara tradisional, semuanya diubah, semuanya diberikan kepada British. Bukan lagi kepada raja, bukan lagi kepada pembesar-pembesar Melayu. Jadi, macam yang cikgu cakapkan tadi, bahawa jawatan sultan, jawatan pembesar-pembesar Melayu itu ada. Tetapi kuasa dan tanggungjawabnya telah tiada. Jadi itu yang perlu kamu faham. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem residen dan bagaimanakah cara pelaksanaan sistem residen itu dijalankan. Kita akan masuk kepada subtopik yang baru, iaitu pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Secara umum dia, negeri-negeri Melayu bersekutu ini terdiri daripada 4 buah negeri, iaitu negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Pahang. Yang macam kita telah bincangkan sebelum-sebelum ini, bahawa negeri-negeri Melayu bersekutu ini dia mempunyai sistem residen. Tetapi bagaimanakah pula, kenapakah dan mengapakah
daripada sistem residen yang terpecah kepada 4 buah negeri menjadi kepada satu pentadbiran yang tunggal, iaitu di bawah sistem negeri-negeri Melayu bersekutu. Baik, negeri-negeri Melayu bersekutu ini adalah nama bagi gabungan negeri. Combination of the 4 states become one, yang dinamakan sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi kita akan tengok bagaimanakah ciri-ciri, dan apakah ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu dan bagaimanakah cara pelaksanaannya. Baik. Ciri-ciri negeri Melayu bersekutu boleh lihat pada muka surat 74 dalam buku teks. Gabungan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang membentuk sebuah persekutuan. Residen Jeneral sebagai ketua pentadbiran kerajaan persekutuan. Raja-Raja Melayu menerima nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara, kecuali yang berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu, dan negeri-negeri Melayu bersekutu juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Macam yang cikgu terangkan tadi pada awal video, negeri-negeri Melayu bersekutu ini, dia adalah gabungan. Gabungan antara 4 buah negeri yang pada mulanya dia terpecah. Perak dengan pentadbiran residen dia sendiri, Selangor dengan pentadbiran residen dia sendiri, Negeri Sembilan dengan pentadbiran negeri dia sendiri, dan juga Pahang dengan pentadbiran residen negeri dia sendiri. Tapi pada tahun 1896, keempat-empat buah negeri ini telah disatukan di bawah satu sistem pentadbiran yang dikenali dengan nama Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Ketua kepada Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ini dikenali sebagai Residen Jeneral. Dan peranan Residen Jeneral ini sama juga seperti Residen. Dia menasihati Sultan keempat-empat buah negeri itu dalam semua perkara, kecuali hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan negeri-negeri Melayu Bersekutu ini juga ada mempunyai nama yang lain, iaitulah nama Persekutuan 1896. Baik. Seterusnya, muka surat 75. Seperti yang kita semua sedia maklum, apabila berlakunya sesuatu perubahan, mestilah ada sebab yang menyebabkan perubahan tersebut berlaku. Jadi kita akan lihat apakah faktor pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Secara umumnya terdapat 4. Ingat betul-betul 4 faktor pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang pertama, mengatasi kelemahan sistem residen. Residen tidak diberikan garis panduan yang jelas untuk melaksanakan tugas. Residen menjadi semakin berkuasa dalam majlis mesyuarat negeri. Raja dan pembesar Melayu tidak berpuas hati kerana kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai. Macam yang cikgu terangkan, setiap negeri sebelum negeri-negeri Melayu Bersekutu dibentuk, negeri Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, semuanya ada sistem residen masing-masing. Jadi mereka ini tidak berhubung, antara negeri Selangor dengan negeri Perak tidak berhubung, negeri Perak dengan negeri Sembilan tidak berhubung, dan seterusnya. Jadi itu telah menjadi membuatkan sistem residen itu menjadi tidak sama, tidak selari antara negeri A dengan negeri B. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, British telah menggabungkan ataupun combinekan keempat-empat buah negeri ini menjadi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Dan seterusnya, raja dan pembesar Melayu tidak berpuas hati. Ialah macam yang cikgu terangkan, apabila sistem residen telah diperkenalkan, raja-raja semua tak puas hati. Pembesar-pembesar Melayu pun tak puas hati kerana mereka telah kehilangan kuasa untuk membuat undang-undang, dan juga telah kehilangan hak untuk memungut cukai. Jadi sebab itulah negeri-negeri Melayu Bersekutu ini telah dibentuk. Itu baru faktor pertama, mengatasi kelemahan sistem residen. Faktor yang kedua adalah menyeragamkan pentadbiran. Pentadbiran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang tidak seragam kerana mempunyai undang-undang sendiri. Kemajuan ekonomi antara negeri tidak seimbang. British memerlukan pentadbiran yang cekap dan seragam untuk memudahkan eksploitasi ekonomi. Faktor yang kedua adalah untuk menyeragamkan pentadbiran. Apabila terdapatnya 4 buah negeri yang tidak sama, Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pahang, semuanya tak sama. Semuanya ada undang-undang mereka sendiri.
Jadi hal itu telah membuatkan pentadbiran mereka tidak sama, tidak selari, dan undang-undang yang digunakan juga tidak sama. Jadi apa yang British buat, mereka telah gabungkan di bawah negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi itu satu. Yang kedua adalah ada negeri yang kaya, ada negeri yang tak kaya. Jadi British hendak bagikan kekayaan itu sama rata. Dan apabila semua ini telah cantik, semua ini telah selaras, barulah memudahkan British untuk mengeksploitasi ataupun untuk mengambil hasil bumi daripada negeri-negeri Melayu bersekutu itu dengan mudah, dengan lancar, dengan sempurna. Jadi sebab itulah dia gabungkan keempat-empat buah negeri ini di bawah satu pentadbiran. Yang seterusnya, menjamin keselamatan negeri. Faktor ketiga bagi pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu adalah menjamin keselamatan negeri. Penggabungan membolehkan negeri-negeri Melayu bersekutu mempunyai pasukan keselamatan sendiri, menjaga keamanan tanpa mengharapkan bantuan luar. Apabila keempat-empat buah negeri ini telah digabungkan, makanya British boleh mewujudkan pasukan keselamatan, sama ada pasukan polis ataupun pasukan tentera dalam negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi itu memudahkan. Kalau kata negeri-negeri tersebut terpecah, dia akan agak menyukarkan untuk supply bantuan-bantuan keselamatan, ketenteraan ataupun pihak berkuasa dan sebagainya ke negeri-negeri yang tak bergabung. Jadi apabila negeri-negeri tersebut telah bergabung, dia memudahkan lagi urusan keselamatan. Dan faktor terakhir adalah menangani masalah kewangan Pahang. Gabungan negeri-negeri Melayu yang kaya, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dapat membantu mengurangkan beban kewangan negeri Pahang. Macam yang cikgu terangkan sebelum ni, Pahang adalah negeri yang kaya. Tetapi apabila berlakunya pengurusan yang tidak cekap, tidak sempurna antara resident British itu, so dia membuatkan ekonomi Pahang itu jatuh. Jadi apabila ekonomi Pahang itu jatuh, walaupun dia mempunyai galian emas, sebab itulah British nak gabungkan keempat-empat buah negeri ini. Sebab gabungan negeri-negeri Melayu akan membuatkan kerajaan ataupun negeri-negeri Melayu bersekutu itu menjadi kaya. Kalau kata terpecah, Perak terpecah, Pahang terpecah, Selangor terpecah, Negeri Sembilan terpecah, kekayaan itu hanya digunakan untuk negeri tersebut sahaja. Tetapi apabila digabungkan keempat buah negeri, kekayaan itu dapat diberikan secara sama rata. Jadi itu membantu negeri Pahang dalam menaikkan semula ekonomi dia. Sebab itulah kenapa negeri-negeri Melayu ini telah digabungkan di bawah satu pentadbiran, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk video kali ini kita akan lihat tentang subtopik dalam bab 3, iaitu subtopik 3.4 pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Kita dah lihat sebelum ini bagaimanakah sejarah negeri-negeri Melayu bersekutu sebelum kedatangan British sehinggalah kepada kemasukan British. Kita dah lihat juga tentang apakah yang dimaksudkan dengan sistem residen. Kita pun dah diterangkan dengan bagaimanakah cara British masuk ke negeri-negeri Melayu tersebut. Dan untuk subtopik kali ini kita akan lihat apabila negeri-negeri Melayu bersekutu itu telah dibentuk pada 1896, kita nak tengok bagaimanakah pentadbiran yang dibawa oleh negeri-negeri Melayu bersekutu ini. Baik, secara umumnya terdapat dua buah majlis mesyuarat. Dua buah majlis mesyuarat. Yang pertama adalah Majlis Mesyuarat Negeri dan yang kedua adalah Majlis Mesyuarat Persekutuan. Kita akan tengok dulu Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri ditubuhkan selepas British berjaya campur tangan dalam pentadbiran negeri Melayu. Macam yang kita dah tengok sebelum ini, adanya British masuk ke Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jadi apabila British telah masuk ke negeri tersebut, British telah buat Majlis Mesyuarat Negeri, iaitu pada peringkat negeri. Dan Majlis Mesyuarat ini dipengerusikan ataupun dia punya chairman adalah Raja-Raja Melayu di negeri-negeri tersebut. Majlis Mesyuarat Negeri Perak yang menjadi pengurusinya adalah Raja Perak ataupun Sultan Perak. Majlis Mesyuarat Negeri Selangor yang menjadi pengurusi dia adalah Sultan Selangor. Sultan Selangor. Majlis Mesyuarat Negeri Pahang yang menjadi pengurusi dia adalah Sultan Pahang dan seterusnya.
Dan apakah peranan Majlis Mesyuarat Negeri ini? Peranan dia adalah menggubal undang-undang serta membantu pentadbiran negeri. Itu adalah apa peranan Majlis Mesyuarat Negeri, iaitu untuk menggubal undang-undang dan membantu dalam pentadbiran negeri. Tetapi walaupun Sultan sebagai pengerusi, yang membuat keputusan semuanya adalah British, bukannya Sultan. Sultan hanya menjadi pengerusi sahaja. Baik, selepas pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu, Majlis Mesyuarat Negeri tidak lagi berkuasa kerana kuasa perundangan terletak di tangan Residen Jeneral. Dari sudut pentadbiran, peranan Raja-Raja Melayu diambil oleh Residen Jeneral. Kuasa Raja-Raja Melayu semakin terhakis kerana terpaksa menurut nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara pentadbiran, kecuali hal berkaitan dengan agama dan adat istiadat Melayu. Baik, apabila Majlis Mesyuarat Negeri ini ditubuhkan sebelum adanya negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan apabila sistem negeri-negeri Melayu ini ditubuhkan pada tahun 1896, kuasa dan peranan Majlis Mesyuarat Negeri tidak lagi diperlukan. Kerana apa? Kerana peranan untuk menggubal undang-undang, untuk ada kuasa untuk kutip cukai, semuanya terletak di bawah Residen Jeneral, iaitu pengerusi ataupun gubernur bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Dia adalah ketua paling atas, Residen Jeneral. Di bawah Residen Jeneral itu adanya residen-residen British di setiap negeri. Dan seterusnya barulah ada Raja-Raja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu. Itu adalah Majlis Mesyuarat Negeri, Majlis Mesyuarat Persekutuan. Jika sebelum ini kita dah lihat pada Majlis Mesyuarat Negeri, video ini kita akan terangkan tentang Majlis Mesyuarat Persekutuan. Pada tahun 1909, British menandatangani perjanjian dengan Raja-Raja Melayu bagi menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Majlis ini berkuasa meluluskan undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu. Macam cikgu terangkan sebelum ini, Majlis Mesyuarat Negeri berperanan di peringkat negeri. Apabila negeri-negeri Melayu ditubuhkan, Majlis Mesyuarat Negeri tidak lagi diperlukan. Kemudian pada tahun 1909, British dia telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Apabila British telah menandatangani perjanjian persetujuan dengan Raja-Raja Melayu bagi menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Apakah peranan dan kuasa Majlis Mesyuarat Persekutuan? Kuasa dia adalah Majlis Mesyuarat Persekutuan berkuasa meluluskan undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu. Macam yang cikgu terangkan sebelum ni, negeri-negeri Melayu bersekutu ni dia ada 4 buah negeri di bawah dia. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. 4 buah. Kemudian apabila negeri-negeri Melayu bersekutu ini ditubuhkan, dia telah ditubuhkan, setiap undang-undang di negeri-negeri tersebut tidak lagi terpakai. Yang membuat undang-undang yang terpakai untuk 4 buah negeri ini adalah Majlis Mesyuarat Persekutuan. Sebelum daripada penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu, undang-undang setiap buah negeri itu berlainan antara satu sama lain. Jadi apabila telah adanya Majlis Mesyuarat Persekutuan, apabila negeri-negeri Melayu ditubuhkan, undang-undang bagi 4 buah negeri tersebut semuanya sama, kerana digubal oleh majlis yang sama. Penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan memberikan ruang kepada British untuk mengawal undang-undang dan kewangan negeri serta memberikan kuasa pentadbiran kepada pesuruh jaya tinggi British. Hal ini menjejaskan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang hanya diletakkan sebagai ahli biasa dalam majlis tersebut. Kalau Majlis Mesyuarat Negeri, dia punya pengerusinya adalah Sultan. Tapi Majlis Mesyuarat Persekutuan, dia punya ketua dia adalah pesuruh jaya tinggi British. British High Commissioner Officer, yang paling atas sekali. Dia adalah ketua kepada Majlis Mesyuarat Persekutuan. Raja-Raja Melayu ini dia adalah ahli biasa sahaja. Dia punya organisasi ataupun carta organisasi kamu semua boleh lihat dalam buku teks muka surat 77. Baik, apabila telah terjadi situasi macam tu, British dia sedar bahawa walau macam mana dia nak negeri-negeri Melayu bersekutu itu pun, dia terpaksa mendapatkan sokongan daripada Raja-Raja Melayu.
Kalau kata tak ada sokongan Raja-Raja Melayu, kemungkinan orang Melayu di negeri-negeri tersebut akan bangun memberontak, akan bangun melawan British. Jadi apa yang British buat? British telah membentuk Durbar. Okey, Durbar ataupun Duba. Okey, British membentuk Duba untuk mendapatkan sokongan Raja-Raja Melayu terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu. Ahli Duba terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi British, Raja-Raja Melayu, Residen General dan Residen British. Pada asasnya, Duba memperlihatkan tanggungjawab bersama-sama oleh Raja-Raja Melayu sebagai pelindung orang Melayu. Jadi, British dia cari cara bagaimanakah dia nak dapatkan sokongan daripada Raja-Raja Melayu. Walaupun dia telah ambil kuasa Raja-Raja Melayu secara banyak dan sebagainya, tapi dia masih perlukan sokongan Raja-Raja Melayu. Dia pun membentuk Durbar. Okay, D-U-R-B-A-R. Boleh tengok dia punya ejaan dalam muka surat 77 juga, buku teks. Dan ahli Durbar ini terdiri daripada 4 elemen. Yang pertama adalah Pesuruhjaya Tinggi British, iaitu pengerusi kepada Majlis Mesyuarat Negeri, Majlis Mesyuarat Persekutuan. Yang kedua adalah Raja-Raja Melayu, yang ketiga adalah Residen General, dan yang keempat adalah Residen British. Jadi secara asas dia, Durbar ini memperlihatkan kebersamaan antara British dengan Raja-Raja Melayu. Jadi itu adalah apa yang kita boleh lihat dalam sepanjang bab 3 ini, daripada awalnya negeri-negeri Melayu, Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor, kemudian beralih bagaimana British mengambil negeri-negeri ini, kemudian beralih pula kepada bagaimanakah British menggabungkan negeri-negeri ini, dan seterusnya kita dapat lihat bagaimanakah pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi itu adalah secara ringkasnya tentang bab 3 sejarah tingkatan 3. Baik, terima kasih.